Selamat malam saudara-saudara. Bertebaran di media sosial, banyak yang mengatakan bahwa Zahid Hamidi dan Ismail Sabri Yaakob kononnya mempunyai persengketaan dalaman yang hanya mereka tahu. Tapi hari ini Zahid Hamidi dan Ismail Sabri Yaakob telah memberikan kata putus, memberikan satu kenyataan yang memang luar biasa. Di saat kempen bermula, di saat sudah dibubarkan parlimen, barulah kenyataan-kenyataan yang mengejutkan ini. Kenyataan-kenyataan yang memang sudah ditunggu-tunggu dan sudah dijangka, memang akhirnya akan keluar sendiri daripada mulut kedua-dua pemimpin parti UMNO ini. Walaupun sebelum ini berlaku sedikit pertikaian tentang bilakah parlimen dibubarkan. Saat parlimen sudah dibubarkan, tiba-tiba inilah dia jawaban daripada mereka. Tiada perpecahan antara saya dan Zahid, kata Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, beliau dan pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tidak mempunyai sebarang isu atau berlaku perpecahan seperti dakwaan atau tohmahan sesetengah pihak. Naib Presiden UMNO itu berkata, adu domba mengenai perkara tersebut adalah lebih kepada misi untuk memecahkan mereka yang kelak menguntungkan pihak bertanggungjawab, membuat tohmahan terutama pada musim pilihan raya umum ke-15 ini. Saya beri jaminan tiada isu antara saya dan Ahmad Zahid Hamidi, tetapi wujud nasi-nasi tambah di luar sana sebenarnya kerana apabila kita berpecah, yang untung mungkin mereka. Pepatah Melayu mengatakan, antan sama antan berlaga, ayam di tepi kekenyangan. Kita berlaga, dia untung. Jadi marilah kita bersatu, biarkan dia yang rugi, kata Ismail Sabri Yaakob dalam melancarkan program Solidariti Kestabilan dan Kemakmuran BN di Kompleks UMNO Datuk Bagan Datuk hari ini. Ismail Sabri juga berkata, apabila timbul pelbagai perkara dan persepsi luar berkaitan fitnah perpecahan tersebut, beliau dan Ahmad Zahid duduk berbincang bagi menghentikan serta menepis persepsi jahat itu. Justru beliau berkata, adalah penting bagi Barisan Nasional untuk terus bersolidariti, mengukuhkan perpaduan yang ada agar tidak lemah diserang tomahan mana-mana pihak, khasnya kem pembangkang, kata Ismail Sabri Yaakob. Saudara-saudara, itulah dia jawaban daripada Perdana Menteri sementara Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, tentang hubungan terkininya dengan Zahid Hamidi yang sebelum ini memang dilihat secara tidak langsung maupun secara langsung agak tegang sebelum pembubaran parlimen diadakan. Akhirnya, selepas sudah bubar, maka apa yang berlaku diakui. Tiada perpecahan antara beliau dan Zahid Hamidi. Dalam ruangan komen yang aku baca di sini, ada yang menulis, mungkin Ismail Sabri Yaakob takut untuk tidak dicalonkan sebagai calon PRU15 kalau masih menentang Zahid Hamidi. Kerana di tangan Zahid Hamidi, tanda tangan watika pelantikan sebagai calon ahli parlimen, calon parlimen dalam PRU kali ini. Siapa yang lawan bos akan kena cantas. Siapa yang lawan bos pasti akan terima bahana. Itulah yang ditakuti oleh mungkin sebilangan orang yang ada di dalam UMNO maupun kepimpinan di bawah Zahid Hamidi. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu yang hangat kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hore, 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 hore. Bertahun-tahun aku menunggu berita yang paling aku sukai ini.
Siapa yang di Malaysia yang suka Jolo? Angkat tangan. Pasti 99% orang rakyat Malaysia pasti menanti-nantikan keputusan yang paling ditunggu-tunggu ini. Apabila akhirnya Jolo dijatuhkan hukuman penjara. Ini satu berita yang paling kita gembira. Jolo yang selama ini dicari-cari, ditunggu-tunggu supaya dapat hukuman, akhirnya kali ini mendapat hukuman yang setimpal. Apabila Jolo dan bapaknya, Bapak Jolo, dihukum penjara kerana menghina mahkamah. Inilah yang kita tunggu. Ini yang kita tunggu. Supaya durjana sebenar yang menyebabkan betapa ruginya Malaysia melalui 1MDB dipenjarakan segera. Bahkan sekarang telah dijatuhkan hukuman penjara. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara terhadap ahli perniagaan dalam buruan Low Tiak Jo dan bapanya Larry Low Hock Peng kerana tidak mematuhi perintah yang melarang mereka melupuskan aset. Namun kedua-duanya tidak hadir mahupun diwakili peguam ketika perbicaraan di depan Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz hari ini. Perintah itu dikeluarkan selepas dua beranak itu gagal mematuhi instruksi Mareva yang diperoleh 1MDB dalam saman berjumlah AS 3.7837 terhadap mereka 4 pihak lain. Instruksi Mareva adalah perintah menghalang seseorang daripada melupuskan harta sementara kes sedang berjalan. Ketika dihubungi, Peguam 1MDB Siva Kumar Kanagas Sabai mengesahkan keputusan permohonan syarikat itu agar Jolo dan bapanya dikenakan tindakan menghina mahkamah kerana melanggar terma instruksi. Jolo dan Lerilo dihukum penjara sehingga tindakan menghina mahkamah disingkirkan, katanya. Pengurusan kes untuk tindakan sivil ini ditetapkan pada Rabu ini. Pada Mac 15 Mac lalu, mahkamah membenarkan permohonan 1MDB dan satu lagi planatif untuk mendapatkan instruksi Mareva terhadap Jolo, bapanya dan beberapa individu yang lain. Padan muka Jolo kerana melanggar dan menghina mahkamah. Siapa Jolo sehingga berani menghina mahkamah? Dia ingat dia lebih tinggi daripada mahkamah. Dia ingat semua benda boleh dibeli dengan duit. Semua benda bukan boleh dibeli dengan duit. Akhirnya hari ini, Jolo dan bapanya dihukum penjara. Nah, ini bukan lagi nasib. Ini satu perkara padan muka kerana tidak mengendahkan arahan daripada mahkamah. Nah, syukurlah sekarang Najib pun sudah dalam penjara, Jolo pun sudah dalam penjara. Cuma Jolo hanya dihukum penjara tapi fizikalnya tidak ada di sana. Jomlah kita sama-sama berdoa supaya tidak lama lagi secara fizikal Jolo akan dipenjarakan. Harap-harapnya nanti di penjara Kajang dekat dengan bosku. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda.